Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadis kitabullah khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahil. Wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'a, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang soleh dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyiban, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Wa qala Allah ta'ala fi muhkamit tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim, sadaqallahul azim. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh. Sadaqallahul azim, benarlah firman Allah taala dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat yang ketiga. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita bertemu di surau kita ni untuk kita sambung kuliah kita yang lepas. Mudah-mudahan kuliah kita pada malam ni dan lepas-lepas diberkati oleh Allah SWT insya-Allah. Dalam kuliah lepas kita bincang pasal sumpah, hukum sumpah. Dan ayat yang anda baca pun berkait dengan ayat sumpah. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran tentang sumpah, menandakan kepada kita bahawasanya dalam Islam ni dia ada satu tajuk yang disebut sebagai sumpah, al-aiman. Arabnya sebutannya al-aiman, ataupun dalam istilah kita panggil sumpah. Dan sumpah yang kita sebut hari itu dia tak boleh kecuali dengan nama Allah Ta'ala aja. Dan daripada itu tak boleh. Kita nak bersumpah mesti dengan nama Allah. Nabi SAW dia disebut dalam satu hadis, kata Nabi SAW, man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Barang siapa yang nak bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah ataupun duk diam. Kok mana pun bersumpah ni mesti dengan nama Allah. Kita sayang bapak kita macam mana pun, kita bersumpah nama bapak kita tak boleh. Sumpah tu tak jadi. Ataupun kita sayang kawan-kawan kita tertentu, kita bersumpah dengan nama kawan kita tak boleh. Kita sayang dengan pemerintah tertentu, kita bersumpah dengan nama dia tak boleh. Dan bersumpah tu pun kok mana pun gunakan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan suruhan bersumpah itu dia bukan sekadar suruhan bersumpah dengan nama Allah Taala itu bukan sekadar berlaku pada orang Islam je, bahkan disuruhkan juga bersumpah itu kepada orang bukan Islam. Sebab dalam kaedah Islam, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man anqara. Bukti bagi orang menuduh. Dalam satu kesalahan jenayah, apabila kita nak tuduh orang, kena datangkan bukti. Nak tuduh-tuduhlah satu hal, tapi tuduh tu bukti dia apa dia? Saksi ni apa dia? Tu kita kena, ini tu tanggungjawab apabila kita melakukan sesuatu tuduhan. Tiba-tiba pentuduhan yang kita lakukan itu disertakan dengan bukti. Pihak yang kena tuduh ni boleh mempertahankan diri. Cara dia mempertahankan diri adalah dia kena bersumpah. Wal yaminu 'ala man anqara. Sumpah bagi orang yang nak engkar. Maksudnya orang nak mempertahankan diri, dia nak engkarkan tuduhan tadi, dia kena bersumpah. Jadi persoalan dia bersumpah tu guna nama apa? Guna nama Allah SWT. Dan kalau kita tengok dalam sejarah ataupun dalam undang-undang mahkamah Islam, kita letak, kalau contohlah negara kita negara Islam, betul-betul Islam, mahkamah yang paling tinggi adalah mahkamah syariah. Mahkamah sivil ni mahkamah yang kedua. Bermakna orang bukan Islam pun akan dibicarakan dalam mahkamah Islam. Itu undang-undang Islam lah. Tiba-tiba kita melakukan tuduhan itu, ketuduhan kesalahan itu kepada orang bukan Islam, kita datangkan bukti cukup. Dan orang bukan Islam tu pula dia nak mempertahankan diri, dia kena bersumpah. Persoalan dia nak bersumpah dengan nama siapa? Orang kafir tadi kan. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut fayuqsimani billah, kedua-dua Kristian itu hendaklah bersumpah dengan nama Allah. Menandakan orang kafir pun apabila duduk dalam mahkamah Islam, apabila dituduh dia nak mempertahankan diri, dia kena bersumpah dengan nama Allah. Maknanya sumpah ni kok mana pun dengan nama Allah. Tak boleh
yang lain daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita pasal sumpah, dan alhamdulillah kita dah bincang pasal sumpah ni panjang lebar dalam kuliah kita yang lepas lah. Cuma kita ulang balik, ingat balik lah insya-Allah. Hari ni insya-Allah kita nak masuk tajuk baru. Tajuk yang kita nak bincang pada malam ni adalah an-nuzur, ataupun orang Melayu kita sebut nazar, bernazar. Bernazar ni pembincangan kita insya-Allah. Ta'rif an-nuzur. Nuzur ni makna apa? Sebutan Arab ni nuzur. Orang Melayu kita sebut nazar. U dengan A beza. Nazar, nuzur. Kalau sebut nuzur orang tak faham, sebut nazar orang faham semua kan. Nuzur ni bahasa Arab daripada kalimah apa? An-nuzur adalah kata jamak dari nazru. Nazar sebutan kalimah mufrad, kalimah satu dia. Satu nazar tu dipanggil an-nazru. Kalau banyak bernazar tu dipanggil an-nuzur. Segi bahasa Arab dia. Dari sudut bahasa ia bererti janji melakukan kebaikan ataupun keburukan. Bila sebut nazar ni, makna nazar ni apa dia? Kita berjanji. Itu makna nazar. Janji sama dia nak buat jahat ataupun nak buat baik. Dan nama berjanji nazar lah tu. Dari sudut bahasa lah, segi bahasa dia. Macam as-salah. As-salah tu kita faham sembahyang. Asal makna as-salah tu maknanya doa. Kalau kita doa tadah tangan, itu pun as-salah, segi bahasa Arab dia. Cuma daripada segi istilah dia lain sikit. Apa makna as-salah? As-salah ni adalah beberapa perbuatan, perkataan yang dimulai daripada takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Itu maksudnya as-salah dari ta'rif istilah dia. Tapi kalau kita tengok asal kalimah tu, maknanya apa? Dia doa. Semata-mata doa tu pun sudah dikira sebagai as-salah segi bahasa Arab ni kan. Serupa juga dengan kalimah an-nazru, nazar. Nazar ni asal maknanya adalah berjanji. Sama dia nak buat jahat ke ataupun nak buat buruk. Tu asal makna nazar. Tapi dari sudut syarak pula, ia bererti janji melakukan kebaikan secara khusus. Nazar yang kita nak bincang ni, nazar buat baik. Buat jahat tak termasuk bincang kita. Dan dia bernazar, aku bernazar nak merompak. Ni gila punya nazar. Tak ada kerja lah menazar macam tu kan. Yang tu bukan perbincangan kita. Yang kita nak bincang ni nazar dalam melakukan kebaikan. Itu maksud dia. Janji nak buat kebaikan. Dalam istilah fuqaha. Fuqaha ni mana ulama-ulama fiqh. Ulama-ulama fiqh. Dia sebut ia bererti nazar itu bermaksud mewajibkan diri melakukan ibadat yang tidak diwajibkan oleh syarak secara mutlak, ataupun ibadat yang bergantung kepada perkara lain. Maksud nazar ni di sisi ulama-ulama fiqh ni, asal benda tu tak wajib dalam syarak, tapi kita buat janji yang asal tak wajib jadi wajib pada diri kita. Sembahyang tu asalnya sembahyang sunat, tu asalnya tak wajib, sunat. Sembahyang qabliyah, ba'diyah, sembahyang sunat duha contoh tu kan. Yang ni semua sunat. Tiba-tiba kita bernazar yang sunat tu automatik sudah jadi wajib. Yang tu dipanggil sebagai nazar. Itu maksud dia gitu. Ataupun ibadat yang bergantung kepada perkara lain. Contoh, dia bernazar nak puasa 3 hari. 3 hari itu terikat. Bermakna dia kena tunaikan kok mana pun kena cukupkan 3 hari. Kalau tak cukup, maka dia tidak tunaikan nazar. Begitu. Itu maksud dia. Okey, apa dalil disyariatkan nazar? Cerita nazar ni, dalil ni mari mana? Mana sumber cerita pasal nazar-nazar ni? Sumber dia, dalilnya disyariatkan nazar ni, dalil pensyariatan dan kewajipan melaksanakan terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ada, memang ada. Pengamalan tu memang ada dalam Quran dan juga dalam Sunnah Nabi SAW. Ada. Bahkan dilakukanlah orang-orang dulu pun. Ada macam contoh nazar yang dilakukan oleh Nabi Ayub AS. Apa dia? Dia bernazar dia nak pukul isteri dia dengan 100 rotan. Ada satu kisah zaman dulu. Nabi Ayub AS ni dia sakit. Ni dia tubuh jadi kena penyakit kulit. Penyakit kulit tu teruk sangat. Bini dia duk jaga dia, tiba-tiba bini ni terletik dalam hati. Terletik dia kata, susahlah suami aku ni. Dia ada susah tu, mengeluh Jadi benda tu sampai pada pengetahuan Nabi Ayub AS, dan Nabi Ayub AS ni dia bernazar. Apa nazar dia? Nazar dia, kalau sekiranya dia baik, dia akan pukul isterinya 100 rotan. Nazar dia tak ada pasal-pasal. Tiba-tiba baik, sudah kena pukul sungguh lah bini ni 100 rotan. Allah Ta'ala ni turun wahyu pada Nabi Ayub AS, ambil rotan tu 100, pegang pukul sekali, prak. Itu pun dah sah. Berlaku ada kisahnya, ada dalam Quran kisah ni. Panjang lebar kena tengok Al-Quran lah. Cerita Nabi Ayub AS. Dan di situ juga dalil di kalangan ulama dalam mazhab Hanafi.
Kalau contoh negara kita ni terlaksananya hudud, contoh lepas tu orang tu berzina kena sebab 100 rotan. Adakah mesti 100 rotan satu rotan? Tak. Ambil 100 rotan macam Nabi Ayub pukul tu pun dah sah. Simple betul itu dalil lah, itu hujah digunakan di dalam mazhab Hanafi. Senang tak ada susah mana insya-Allah. Gitu kan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman sewaktu menyebutkan sifat al-abrar. Al-abrar bukan orang nama abrar ni. Abrar ni makna Melayunya orang-orang yang memenuhi janjinya, orang-orang baik. Al-Quran ni dia cerita pasal orang-orang baik. Orang-orang baik ni apa sifat-sifat dia? Antara ni kata Allah Ta'ala, yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Kata Allah SWT, orang-orang abrar ni, orang-orang baik ni, kata Allah, menyempurnakan nazar semasa di dunia dan takut di hari akhirat yang azabnya di merata tempat. Antara sifat-sifat orang yang baik itu, apabila dia bernazar, dia sempurnakan nazar dia. Dan dia akan takut tentang hari kemudian di akhirat nanti. Jadi dia beringat semasa dia hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Satu. Yang keduanya Allah Taala sebut dalam surah Al-Hajj ayat 29, wal yufu nuzurahum. Maksudnya dan adalah mereka menyempurnakan nazar-nazarnya. Apabila mereka bernazar, wajib diorang sempurnakan nazar. Quran sendiri sebut tentang nazar gitu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'siyahu fala ya'sih. Maksudnya barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah dia mentaatinya, yakni mentaati Allah. Dia bernazar nak menunaikan ketaatan, buat. Nazar nak semayang, nazar nak puasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dan barang siapa yang bernazar untuk melakukan maksiat kepada Allah, maka jangan dia melakukannya. Kalau bernazar nak berompak, jangan berompak. Dia berompak, saya menunaikan nazar saya, bapak dia. Tak boleh. Tidak boleh ditunaikan nazar tersebut. Dan hukum bernazar untuk melakukan maksiat itu sendiri adalah haram. Tak boleh. Alhamdulillah lah, minta perlindungan Allah SWT insya-Allah. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga bersabda tentang orang-orang yang tidak menunaikan nazar mereka. Macam mana dosa orang yang tak, dia bernazar tapi tak sempurnakan nazar? Macam mana dosa dia? Nabi Muhammad dia sebut kata Nabi, inna ba'dakum qauman yakhununa wala yu'tamanun wa yashhaduna wala yustashhadun wa yanzuruna wala yafun wa yazharu fihim as-siman. Maksudnya sesungguhnya selepas kamu akan wujud satu kaum yang melakukan pengkhianatan dan tidak amanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut nanti akan datang satu zaman akhirat nanti, orang-orang ini adalah orang yang suka buat khianat. Khianat orang dia kerja ni. Bukan sekadar tu, tak amanah pula. Ambil duit jaga ni, tak rembat. Kaki rembat dia kata tu. Nabi Muhammad SAW sebut dulu. Hari ni kita tengok berlambak dah. Betul apa disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kan? Gitu. Nabi kita dah ni menyaksikan sesuatu kejadian tetapi tidak mahu memberikan kesaksian. Dia tengok orang berzina, contoh. Lepas tu contoh orang pun tangkap orang penzina, nak datangkan saksi, dia tahu, dia tak nak bagi tahu. Berlaku zaman sekarang, undang-undang pun tak ada. Tu zaman sekarang Nabi Muhammad SAW dah sebut dah dulu gitu. Melakukan nazar tetapi tidak menunaikannya dan jelas kelihatan pada mereka lemak badan, ini kerana gemuk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ni bernazar tapi tidak menyempurnakan nazar itu. Nabi Muhammad SAW pernah sebut antara benda yang akan berlaku di akhirat, dekat kiamat nanti. Itu disebut oleh Nabi. Dan semua ni Nabi Muhammad sebut ni, kita dah tengok lah. Semua tu memang dah berlaku pada hari ni. Dan benda tu pernah dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu insya-Allah. Maksud jelas kelihatan pada mereka lemak badan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut wa yazharu fihim as-siman. Zahirlah, nyatalah pada mereka itu ada lemak badan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud dia? Maksudnya adalah disebabkan banyak makan dan sentiasa berehat serta meninggalkan jihad. Digunakan juga sebagai sindiran terhadap perbuatan bermegah dengan perhiasan dunia. Bukan makna badan gemuk tu terasa hati gini gemuk. Bukan maksud itu. Maksud dia yang kata banyak lemak ni adalah nak gambarkan seronok sangat dengan kehidupan di dunia sampai tak sempat buat ibadat. Macam orang tu tidur bangun tu buat ibadat. Tu maksud dia. Itu maksud Nabi SAW. Nak ceritanya benda ni Nabi Muhammad SAW pernah sebut dulu dan hari ni kita dah tengok. Tanda kiamat lah tu. Beringat sikit lah kita insya-Allah.
Kita mintalah dengan Allah SWT supaya tak jumpa satu zaman disebut sebagai zaman Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj. Minta jauhlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Minta jauh. Sebab memang kita terpengaruh. Ya'juj Ma'juj tu macam mana kan? Apa lagi? Dajjal yang katanya mata sebutir, sebiji mata. Lepas tu dia cakap apa pun orang pakai ikut belaka kan. Tu cerita dia lah. Tapi macam-macam kan. Ada ulama tafsir ni bukan makna betul-betul Dajjal tu satu makhluk yang memang datang. Ada ulama kata macam tu. Dia kata sebenarnya yang dikatakan Dajjal itu adalah satu pahaman-pahaman yang lain timbul daripada Islam. Ada juga tafsir macam tu. Dan pahaman tu pula orang pakak-pakak ikut. Ada orang kata macam tu. Dan ada juga ulama kata memang makhluk khusus datang. Mata dia sebiji. Sebiji itu sama ada betul-betul sebiji ke ataupun dua biji tapi tutup sebelah lanun. Ada wallahu alam. Tapi tafsiran-tafsiran tu memang berlaku tafsiran tu. Macam-macam ni ulama tafsir. Kalau kita baca hadis Nabi sallallahu, tanda kiamat, matahari naik di barat, turun dekat timur. Antara kita dengar kan. Ada ulama tafsirkan, bukan maksudnya matahari tu naik betul tak? Bukan macam tu. Maksudnya adalah Islam tu naik dekat barat. Sebab matahari tu merujuk pada cahaya. Cahaya itu merujuk pada hidayah. Kan? Jadi bila hidayah Islam, bermakna Islam tu akan naik di barat, Islam akan jatuh di timur. Di barat tu makin lama makin orang terima Islam. Tapi di timur tu orang makin lama makin tolak Islam. Dan memang realiti hari ni dah berlaku dah. Realiti hari ni pun berlaku. Kita di timur ni makin kurang Islam ni kan. Tapi di barat tu makin kuat pula orang pakak-pakak masuk Islam. Di timur kita ni, Islam kita ni keturunan Islam. Jadi Islam kita tu tak ada kualiti. Islam kita tu Islam ikut. Kalau pergi tanya betul-betul Islam, dia sendiri tak boleh jawab. Islam tu apa? Islam tu apa Tak tahu. Tapi orang barat sana dia masuk Islam sebab apa? Sebab kepahaman mereka terhadap Islam. Baca buku kan. Bila baca buku pergi compare pula Islam tu dengan Kristian. Dia compare, oh Islam ni best, Islam ni best. Last sekali dia orang masuk Islam. Real. Benda tu dah berlaku pada hari ni. Nabi SAW sebut dulu matahari naik di barat, turun di timur. Ulama tafsir bukan matahari naik betul tak? Bukan. Maksudnya adalah matahari tu maksudnya Islam tu naik di barat. Dan di timur tu orang makin lama makin meninggalkan Islam. Tu adalah tafsiran. Macam-macam lah. Ulama tafsir ikut dia lah. Dia orang nak tafsir macam mana. Dia orang layak, dia orang pasal lah. Dia orang nak tafsir macam mana kan. Gitu insyaAllah. Tak apa cerita tu. Ni cerita kita balik. Hukum nazar. Nazar ni hukum ni macam mana agak-agak? Tak ada pasal-pasal saja dia nak menazar. Saja-saja nak menazar tu apa hukum agak-agak. Nazar adalah disyariatkan dan ia termasuk ibadat. Oleh itu para fuqaha menyatakan ia tidak sah dilakukan oleh orang kafir. Sami bedu kalau nak bersumpah, nak menazar tak jadi nazar ni. Tak ada pasal-pasal. Dia tu sebelum masuk Islam dia menazar. Apa nazarnya? Kalau saya menang pilihan raya, saya nak puasa selama 10 hari. Siapa dia? Hindu. Namanya sampai Hindu. Contoh kan? Contohlah. Kita ni pilihan raya tak tahu bila lagi ni. Masalah dia kan. Contoh dia menazar boleh. Ataupun dia menazar kalaulah sekiranya PM kita bubar parlimen esok hari, saya bernazar. Contoh. Yang menazar tu siapa dia? Lim Guan Eng. Kafir contoh kan. Adakah dia kena tunaikan nazar? Tak payah. Sebab kafir. Kafir ni tidak ada kewajipan Islam yang perlu ditunaikan. Tak payah. Jangan kita pergi wajibkan kafir tu buat amalan-amalan Islam. Tak payah. Anda kadang-kadang nak tergelak orang nak bercakap Lim Guan Eng tu munafik. Munafik kau apa kafir? Ngam tu bercakap. Ada ni orang Islam kita bangang tak hadapan. Tak erti kau ini munafik punya Lim Guan Eng, munafik punya Lim Kit Siang. Munafik, anda tak faham Macam mana kau boleh kata kawan tu munafik? Sebab kawan tu bukan Islam. Yang kata munafik ni Islam dah, tapi hati tu tak Islam. Itu makna munafik. Ini terang-terang bukan Islam. Dia mengaku dia bukan Islam. Kita pergi panggil munafik. Orang pergi panggil dia munafik tu membodoh tak hadapan. Ni ada yang tak cerdik ni. Ada juga. Okey, tak apalah. Jadi nak bagi tahu, nazar ni yang wajib ditunaikan apabila yang melakukan itu adalah orang Islam. Orang kafir tidak wajib menunaikan nazar. Gitu. Sebab syarat dia mesti orang Islam. Ibadat. Nazar tu sendiri adalah ibadat. Namun adalah lebih afdal seseorang itu melakukan ibadat yang mahu dilakukannya tanpa mewajibkan perkara itu ke atas dirinya dengan menjadikannya sebagai nazar. Afdal lah kalau asalnya benda tu tak wajib. Jadi dia nak jadikan benda tu macam penting bagi diri dia, dia bernazar. Segitu je lah. Gitu hukum dia. Sedekah yang menjadi ibadat kepada Allah secara sukarela adalah lebih afdal daripada sedekah yang diwajibkan dengan sebab nazar. Okey. Contoh satu lagi kita sedekah yang tidak dinazarkan. Satu lagi kita sedekah yang berbentuk dinazarkan. Antara dua, tidak dinazarkan dengan dinazarkan ni, mana lagi afdal? Segi afdal
Satu ni derma kita tidak nazarkan. Satu lagi kita derma sebelum ni kita pernah nazarkan. Mana lagi afdal? Jawabnya yang tidak dinazarkan. Itu lagi afdal segi pahalanya. Sebab apa? Sebab bila tidak dinazarkan, kau diberi pilihan tau. Masa tu kau bertemu dengan hawa nafsu kamu. Nak buat tak nak? Nak buat tak nak? Buat tak nak? Tiba-tiba kau buat. Tapi kalau dah jadi nazar, jadi wajib, kok mana kau kena buat? Bertemu hawa nafsu tu apa nak kuat? Nampak? Memungkinkan tak buat tu kurang. Faham tak? Disebabkan itu kita menderma dalam keadaan tidak dinazarkan itu lagi afdal daripada kita menderma dalam keadaan kita nazarkan gitu. Insya-Allah. Jadi lagi baik tidak nazar lah. Lagi baik tidak nazar. Tapi kalau nazar tak salah. Tu maksud dia. Gitu. Dan ada pesan lah. Selalu pada pesan. Kalau nak nazar, pastikan benda yang kita boleh buat. Jangan nazar benda kita tak boleh buat. Jangan duk nazar nak semayang sunat sampai 2000 rakaat. Itu semua gila. Nyusah korang. Jangan. Nak nazar 2 rakaat okey lah. Nak sujud 2 kali okey lah. Benda boleh buat. InsyaAllah. Kan? Tapi kalau nazar 2000 rakaat, jangan. Nanti kau tak terbuat. Apa lagi? Saya bernazar nak puasa pada sekian-sekian hari bulan. Hari bulan tepat. Jangan. Takut-takut time kau demam boleh. Tak ada pasal. Betul tak? Yang menazar pada pukul 3 petang. Saya nak semayang Zuhur. Tak ada kerja. Nazar macam tu. Ni apa ni? Contoh pergi nazar bangang macam tu kan. Tiba-tiba tidur ke sedap pukul 4. Kan jadi masalah. Betul tak? Lepas tu kalau nak menazar, pastikan tak terlalu ketat. Nazar tu biar benda yang kita boleh buat dan mudah untuk kita nak lakukan. Begitu insya-Allah. Ana pesan banyak kali dah. Sebab Nabi Mbang, ana cerita ni sebab banyak orang pergi tanya kita apabila dia dah terkantoi, itu masalah apa? Dia dah jam, dia terlanggar. Sudah nak buat. Dia telefon kita, nyusahkan kita lah. Kalau dia seorang susah dan tak menyusahkan orang lain, dia mampu lah ke dia? Masalah dah lah susah menyusahkan orang lain. Tu susah tau. Betul Syekh. Ana sakit jiwa tau. Dah lah dia susah menyusahkan orang pula. Ana kalau dia nak susah, dia seorang-seorang susah, pergi mampus ke dia. Aku pun tak pening pasal dia kan. Tapi kalau menyusahkan orang, kita sakit jiwa tau, sakit jiwa. Kerana dia. Orang kafir nak minum arak. Nak minum kafir pemampu lah kau nak minum arak. Tapi kalau minum arak menyusahkan orang, kita pun sakit jiwa. Ana cerita ni nak kena langgar ke kereta itu. Sebab Cina minum arak. Sakit jiwa betul. Aku nak pergi sembahyang subuh. Nak pergi sembahyang subuh naik kereta slow-slow nak masuk kawasan masjid lah. Datang Cina mabuk. Langgar belakang, boom, habis ke belakang. Kita ni Allah Cina, keluar-keluar tengok baju tak pakai. Jalan tu tak betul, aku nak gerak penyepok sendiri. Nak minum arak pergi mampus lah. Kau agama kau bukanlah minum arak. Yang kau bawa kereta menyusahkan orang tu. Aku pula hari tu kena pergi balap boleh lah. Ada kerja setengah hari, terpaksa batalkan. Kerana apa? Buat report polis. Okey, seorang mangkuk ayu ni. Mana? Ni menyusahkan orang. Kau nak susah kau seorang, pergi mampus dengan kau. Tapi jangan menyusahkan orang. Kat situ insya-Allah Suruh lelaki ni macam ni. Sumpah. Dia bersumpah tu rumit-rumit. Lepas tu dah terlanggar. Mula menyusahkan orang. Macam mana ustaz nak buat ni? Allah, engkau ni menyusahkan orang. Dia suruh, ustaz boleh tak cari dalil? Dia boleh mengelak. Dia suruh kita pula cari dalil untuk dia. Sorry lah, aku tak macam tu. Sorry, cari sendiri kalau nak. Gitu. Okey. Cerita tu satu hal lah. Dalilnya, yang kata afdal lah, kita menunaikan derma yang tidak dinazarkan berbanding dinazarkan. Apa dalilnya? Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW melarang daripada melakukan nazar. Sabdanya sesungguhnya ia tidak akan menolak sesuatu pun, tetapi ia hanya akan dilakukan oleh orang-orang yang bakhil. Nabi SAW sendiri dia pernah larang. Kita ni jangan, Nabi tak buat pergalakkan sangat kita bernazar. Begitu. Tu Nabi Muhammad pernah nyatakanlah. Jadi mana lagi baik, bernazar tak bernazar, lagi baik kita tidak bernazar. Gitu insya-Allah. Ni ada kadang ada orang tanya soalan kanal itu. Orang terlibat dengan pekidah. Minta maaf lah kalau kawan-kawan daripada pekidah tu. Dia kadang-kadang dia kata dia berbai'ah kan. Lepas tu dia kata nak keluar bai'ah. Nak keluar bai'ah tu dia kena bayar, dia kena sembelih kambing lah, apa lah. Betul tak kadang-kadang kan? Betul tu sebenarnya itu membayar nazar. Sebab masa dia bai'ah tu dia bernazar. Dia bernazar tu guna nama Allah, wallahi billah, macam-macam lah. Tiba-tiba dia nak keluar tu dia kena bayar, dia kena sembelih kambing. Kambing tu umpama membayar nazar. Cuma adakah kambing itu sudah cukup untuk bayar nazar? Akan datang kita akan bincang tajuk tu. Jadi tajuk dia insya-Allah. Ada orang tanya soalan tu. Ana pun alamak, engkau pergi masuk tu apa? Tanya soalan. Anak pun ramai tak mungkin ayah dia berjumpa. Masuklah ustaz. Tak apalah, kita kawan biasa dah lah.
Itu kan. Kat Sungai Buloh ada seorang ayahanda. Tak ada pasal aku nak pergi ayahanda dengan dia pula. Baik aku jadi ayahanda, lagi best. Aduh, kadang-kadang dia tahu agak, ada tanya, kau salah boleh tak? Kalau saya masuk terus jadi ayahanda, boleh tak? Dia kata tak boleh lah, dia kena ada prosedur. Kalau kita tak jadi, cancel. Tak jadi. Okey, tak apalah, cerita ayahanda. Maaf aku buat ayahanda pula. Rakam ni. Okey, maksudnya nazar-nazar yang tergantung pada sesuatu perkara tidak akan merubah sedikit pun ketentuan qada Allah Subhanahu wa taala. Ia hanyalah jalan untuk mewajibkan diri orang yang bakhil untuk melakukan infak dan sedekah, kerana dia tahu sekiranya dia tidak menjadi wajib ke atasnya disebabkan nazar, maka dia tidak mampu mengalahkan dirinya yang bakhil untuk mengeluarkan sedekah itu, sedekah tersebut. Kalau dia tak bernazar, maka dia tak akan infak. Dia nak bagi aku infak juga, dia bernazar. Contoh kan. Jadi nazar ni kebiasaan bagi orang-orang yang bakhil untuk nak menjadikan diri dia pemurah. Kalau orang tu betul-betul pemurah, dia tak perlu nazar sebab dia memang pemurah dah. Nampak? Sebab itu Nabi Muhammad SAW tak menggalakkan bernazar. Begitu. Okey, jenis-jenis nazar. Jenis-jenis nazar. Nazar ni pula berapa jenis nazar ada? Nazar tau sebab elok. Nazar, bukan nazar. Nazar tu kereta. Nazar kat belakang. Supaya awak sebut kita pula lidah tak nak bagus sikit kan. Nazar, nazar. Nazar tu nama kereta tu. Nazar ni dia ada 3 bahagian. Ada 3 jenis nazar dalam kitab ni sebut. Yang pertama dia panggil nazar al-lajjaj, nama dia. Yang kedua nazar mujazat ataupun mukafaat. Mujazat ataupun mukafaat, nama dia, nama Arab ni. Nanti anda terjemah satu boleh lah. Yang ketiga panggil nazar mutlak. Jadi 3. Yang pertama lajjaj, yang kedua mukafaat ataupun mujazat tadi, yang ketiga dia panggil mutlak. Ada 3. Apa makna lajjaj? Lajjaj maknanya kah kepala, asal-asal maknanya kepala batu. Cakap-cakap dia buat kering. Tu bahasa Arab panggil lajjaj. Kita bersembang dengan orang kan, bersembang, kita kata A, dia kata B. Padahal B tu tak betul pun. Kita dah cerita bukti bahawasanya B tu tak betul. Dia dah pekah juga dengan B dia yang tak betul tu. Orang macam ni panggil lajjaj. Kau ni lajjaj lah, bos biji ni tu kan. Dia tanya lajjaj tu apa? Macam kau kepala batu. Bos biji kan. Bahasa lajjaj tu adalah kepala batu. Okey, satu. Yang kedua dia panggil mujazat ataupun mukafaat. Mujazat mukafaat ni makna Melayunya ganjaran. Ganjaran maknanya ada imbalan balas. Itu makna al-mujazat ataupun al-mukafaat. Yang ketiga dia panggil mutlak. Mutlak ni mutlak lah, umum. Okey. Macam mana pendetilan? Nazar al-lajjaj yang kepala batu ni, kepala ni, ia berlaku dalam keadaan pertengkaran dan permusuhan, dan ia terbit hasil daripada kemarahan. Seperti seseorang yang berkata, sewaktu bertengkar, sekiranya aku bercakap dengan si fulan, maka atas nama Allah wajib ke atasku puasa sebulan. Ni memang jenis kepala batu. Bergaduh, bengang sangat. Aku ni tak nak cakap dengan kamu. Kalau aku cakap juga aku menazar nak puasa sebulan. Gila punya nazar. Contohlah ni, dia boleh menazar macam ni kan. Kita lah ada bergaduh. Contoh, masuk dalam parlimen. Kita ni ahli parlimen. Contoh, bergaduh dengan siapa? Ibrahim Ali. Ibrahim Ali kan lagi ni lajaj. Itu jenis lajaj tu, mat lajaj. Siapa dia? Ibrahim Ali. Kepala batu. Pompa bergaduh sampai dia bala ketah. Kita aku geram lah tengok mamak kata ni. Contoh, bukan betul, tapi lebih kurang je. Contoh, geramnya aku kata, aku bernazar pada hari ni dengan Allah, aku tak nak bercakap dengan kau. Kalau aku bercakap, puasa sebulan. Tak ada pasal-pasal. Dia bernazar macam tu. Yang ni dia panggil nazar lajaj. Nama dia, nama nazar tu. Gitu. Berani. Yang kedua, nazar mujazat ataupun mukafaat. Apa maksud? Macam mana bentuk ni? Iaitu menggantungkan atau mensyaratkan kewajipan sesuatu ibadat dengan tercapainya sesuatu kehendak orang yang bernazar, tanpa sebarang dorongan, pertengkaran ataupun sikap lajaj, kepala batu tadi. Seperti seseorang berkata, kalau aku disembuhkan oleh Allah dari penyakitku, maka atas nama Allah wajiblah aku menyedekahkan seekor kambing. Yang itu dikatakan mujazat ataupun mukafaat. Maknanya dia ada imbal balas, ganjarannya. Kalau anak aku lulus peperiksaan, aku bernazar nak sembelih kambing. Ada kalau anak lulus peperiksaan, tiba-tiba lulus, sembelihlah kambing.
tiba-tiba tak lulus, tak payah sembelih. Faham? Jadi ikat tak ikat tu jadi imbal balas tadi tu. Untung ada balas dia. Balas dia apa dia? Puasa sebulan. Balas dia apa dia? Sembelih kambing. Betul tak? Yang tu dipanggil al-mujazat ataupun dipanggil al-mukafaat. Segi bahasa Arab dia begitu. Okey. 2. Yang ketiga, nazar mutlak. Macam nazar mutlak, iaitu mewajibkan diri melakukan sesuatu ibadat tanpa menggantungkannya dengan tercapainya sesuatu kehendak, juga tanpa dorongan permusuhan ataupun kemarahan, seperti seseorang yang berkata, atas nama Allah wajiblah atas aku puasa pada hari Khamis. Tak marah pun tak. Macam tadi dia yang lajas itu gaduh orang. Duk geram sangat tengok Ibrahim Ali duk cakap lebih kurang, kita geram, kita pun bubur sebiji. Kalau aku cakap dengan kamu, aku sebulan puasa, cakap ke dia kan. Geram sangat dah tu. Kan? Okey. Yang tu dipanggil lajaj. Ada pula yang kedua ni, kita ada imbal balas tadi. Ada kalau-kalau tu. Kalau anak aku lulus peperiksaan, maka kena puasa sebulan, contoh kan. Dia ada kalau tu. Yang ketiga ni, kalau pun tak ada, bergaduh pun tak ada, saja-saja je. Duduk kat rumah temenung, tak ada kerja. Buat apa? Menazar lah hari ni. Tak ada kerja. Temenung boleh menazar. Kan? Menazar apa dia? Nazar dia. Nazar dia, dia nak puasa pada hari Khamis. Contoh. Contoh. Duduk kat rumah hari Rabu kan, berehat. Esok tak ada apa kerja ni. Tengok jadual pun tak ada apa, memang tidur bangun ni aku ni. Hari esok ni hari Khamis ni. Tak apalah aku menazar. Esok nak puasa hari Khamis. Contoh kan. Ketika itu wajib dia kena puasa pada hari Khamis. Yang tu dipanggil nazar mutlak. Saja-saja dia nak menazar. Tak ada ikat apa-apa pun. Pun boleh, tak ada masalah apa pun insya-Allah. Nazar jenis kedua dan ketiga dinamakan nazar tabarrur. Kedua dan ketiga. Macam mana nazar kedua ketiga? Nazar mukafaat dengan nazar mutlak tadi. Nazar yang ada imbal balas tadi, yang diikat kalau anak lulus periksa tadi tu kan. Dan yang ketiganya apa dia? Nazar mutlak. Sesaja je nak menazar tu kan. Dalam istilah yang lain dipanggil sebagai nazar at-tabarrur, dia panggil at-tabarrur. Dinamakan demikian kerana orang yang melakukan nazar itu mahu melakukan kebajikan dan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tabarrur ni daripada kalimah barrah. Barrah ni maknanya keikhlasan hati. Bulat. Yang ni betul-betul orang nak menghampirkan diri dia kepada Allah SWT. Yang tadi tu, yang hantar lajaj tu, itu dendam tu, gaduh. Bukan kerana Allah Ta'ala pun geram sangat mamat tu kan. Nak bagi kawan tu sakit hati. Contoh kan. Dia bukan tabarrur, tu bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Hukum setiap jenis nazar. 3 dah kita sebut jenis nazar tu kan. Okey, hukum ni macam mana? Tiga-tiga ni macam mana hukum? Satu persatu macam mana kita bincang insya-Allah. Dia kata jenis yang pertama, apa dia? Nazar lajaj. Kepala bergaduh dengan Ibrahim Ali tadi. Kan? Nazar Ibrahim Ali dia panggil. Kan? Macam mana nazar Ibrahim Ali ni? Contoh nazar lajaj. Apabila kehendak yang dinazarkan itu berlaku, maka orang yang bernazar wajib melaksanakan apa yang telah diwajibkan ke atas dirinya, ataupun dia wajib mengeluarkan kafarah sumpahnya. Dia boleh memilih salah satu antara keduanya, kerana jenis ini menyerupai nazar dari sudut kewajipannya dan menyerupai sumpah dari sudut ia adalah alat untuk menghalang dari melakukan suatu perkara. Kalau aku cakap dengan kamu, aku nak sebulan, nak puasa sebulan, contoh, wajib ditunaikan. Tiba-tiba dia tak nak tunaikan, ataupun dia bercakap juga kawan tu, contoh kan, ketika itu dia kena bayar kifarat sumpah, kifarat nazar. Begitu. Kifarat nazar ni serupa dengan kifarat sumpah juga. Kifarat sumpah kita dah bincang dalam kuliah kita lepas. Ingat tak ingat? Nak sebut balik kan, sebab orang Melayu ni mudah lupa. Orang Melayu kena lupa, kena sebut. Dia kifarat nazar, kifarat sumpah ni Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'idah ayat 89. Surah Al-Ma'idah ayat 89. Kata Allah SWT, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Kata Allah Ta'ala tak akan ambil salah sumpah kamu yang lara. Orang Arab ni kalau cakap dia wallahi kan. Ini bukan wallahi sumpah dengan maksud yang kita bincangkan. Dia katakan wallahi Arab hari-hari sebut tu, itu panggil sumpah lara Arab. Tapi kata Allah, walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Yang Allah tak ambil kira ni sumpah yang betul-betul sumpah ni. Sumpah yang betul-betul serius ni. Tiba-tiba langgar. Fakafaratuhu, kata Allah Ta'ala, kifarat dia. Yang pertama kata Allah, it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Kita kena cari 10 orang miskin, bagi makan pada mereka. Nombor 1 cari orang miskin, bagi makan. Bagi makan ni bukan kita buat kenduri bagi makan tu, tak boleh.
Dia kena ambil beras tu bagi hak mutlak gitu. Dia nak guna nasi, beras tu nak buat bubur, kena buat nasi, terpulang pada dia. Kalau kita buat kenduri, kita panggil makan, tidak memadai. Tidak memadai. Maksudnya, ambil satu cupak beras tu bagi setiap orang miskin. Seorang. Kalau 10 orang, 10 cupak beras tu kan. Bagi hak mutlak pada mereka. Lepas tu, diorang nak guna beras tu untuk apa? Diorang punya pasal. Kita tak payah nak ungkit-ungkit. Alah kau ni buat nasi goreng, buat pergi meniaga pula, beras pun tak payah, biar ke dia. Ada orang tanya, kalau kita ni contoh menerima zakat, kita ni pemberi zakat lah sebagai contoh, bagi pada budak yang layak terima zakat, dia pun dapat dia zakat, duit zakat tu dia gunalah, beli apa? Beli handphone contoh, beli handphone pula dia beli tu bukan handphone macam mana ni, handphone RM80 ni, dia beli tu handphone tu, so ni Samsung Galaxy Tab contoh, iPad dia beli. Kita ni yang telah memberi zakat pada budak, jangan ungkit. Wish kau beli iPad, kata tak zakat tu aku bagi. Jangan. Sebab kita dah bagi tu hak milik dia, dia punya pasal. Kalau tak nak bagi dia beli, jangan bagi zakat ke dia, bagi ke orang lain. Baik kan insya-Allah. Jangan, sebab kita dah bagi hak milik. Bila bagi hak milik, jangan duk ungkit-ungkit lagi. Ingat insya-Allah cara ni. Serupa juga bila kita dah bagi bayar kifarat, bagi 10 orang miskin, bagi beras, dia nak buat apa dia punya pasal. Dia dah dapat, dia bagi orang lain pula. Contoh, kau pula bagi orang lain. Beras tu aku bagi, tak payah. Sebab kita dah bagi hak milik. Gitu, satu. Yang kedua kata Allah Ta'ala, Aukis watuhum. Ataupun kita memberi pakaian kepada mereka. 10 orang miskin tu, kita ambil, cari miskin tak ada pakaian, kita ambil, bagi ke dia. Dan bagi tu cukup satu nisbah pada diri dia dan budaya bagi satu tempat. Kita nak tunaikan nazar kita dekat mana di Malaysia sebagai contoh kan. Pakaian yang komplit kepada orang miskin yang apa dia? Nisbah orang Melayu ni, baju Melayu mungkin, kain pelikat, apa lagi? Stokin, apa lagi? Kasut, lepas tu songkok, contoh kan. Samping, ni komplit bagi pada dia. Komplit untuk dia. Nisbah kepada masyarakat tertentu. Kalau pergi kat negara Arab, bagi jubah kan? Jubah, kepiak, serban. Tu nisbah orang Arab kan? Kalau pergi kat Amerika, bagi kot, mahal lah pula. Kan? Contoh lah, cerita ni biar komplit nisbah kepada sesuatu masyarakat. Ramai mana? 10 orang. Nampak? Okey, yang ketiganya tahrir raqabah, merdekakan hamba. Zaman tu kan tak ada lah. Kan hamba-hamba ni tak ada pada zaman sekarang. Zaman dulu ada. Zaman dulu dah tak ada dah. Hamba ni alhamdulillah Islam berjaya hapuskan budaya perhambaan. Alhamdulillah lah. Zaman dulu ada hamba tau. Nak tahu bentuk hamba ni kena tengok cerita P. Ramlee. Alibaba Bujang Lapuk. Tengok kan dia. Lelong. Keluarlah satu hamba namanya Marjina. Sarimah lah siapa lagi. Kan? Yang itulah hamba-hamba tu. Dalam sejarah dulu ada tau. Dulu ada. Zaman jahiliah dulu ada. Kenapa boleh jadi hamba? Banyak sebab. Antara ni perang. Perang. Tiba-tiba alik musuh kalah. Ada tawanan perang. Tawanan perang tu dijadikan sebagai hamba. Ini antara sebab boleh jadi hamba pada zaman dulu. Satu. Yang kedua, berhutang. Zaman dulu kan ada sistem riba kan. Sekarang pun ada. Tapi riba cara jahiliah dulu sampai satu tahap, dia bila orang tu tak boleh bayar, dah teruk sangat dia punya hutang tu, dah sekali dia terpaksa jadi hamba kepada orang yang pemberi hutang. Ini berlaku pada zaman jahiliah dulu. Alhamdulillah budaya ini berjaya dihapuskan oleh Islam. Sekarang dah tak ada dah hamba. Apa lagi? Banyaklah. Dan Islam lah nak hapuskan hamba tu dengan berbagai-bagai cara. Antaranya kifarat sumpah. Antaranya lah. Apa lagi? Kifarat bagi orang telah setubuh isteri pada siang hari dalam bulan Ramadan. Dia berpuasa siang hari, dia macam mana gelap mata boleh itu setubuh dengan isteri dia. Kaedah dia kena bayar kifarat. Apa kifarat dia? Dia kena merdekakan hamba nombor satu. Nampak? Nak cerita Islam tak susunan, cukup baik susunan Islam tu kan. Kalau tak boleh, ada pula option yang kedua. Maksud tak boleh tu macam mana? Mungkin tak ada kemampuan nak beli hamba. Nak beli hamba, tengok orang jual hamba tu tak ada zaman sekarang tu kan. Miskin sangat. Contoh. Okey, tak boleh, ada option yang kedua. Apa yang kedua? Dia kena berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Nampak? Tak boleh. Ada yang ketiga, 60 hari kena bagi makan pada 60 orang miskin. Nampak? Ini undang-undang Islam. Jadi Islam letak merdekakan hamba. Yang ni pula jumpa pula merdekakan hamba. Islam galakkan sangat kita merdekakan hamba. Dan sahabat Nabi dulu pun macam tu. Bila wirabah hamba, Abu Bakar As-Siddiq dibeli. Beli bukan untuk jadi hamba dia. Dia merdekakan Bilal bin Rabah tu kan. Ammar bin Yasir hamba. Seorang sahabat nama Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu kan. Hamba.
Alhamdulillah dimerdekakan. Macam-macam lah cerita zaman dulu bagaimana memerdekakan hamba. Ada orang pergi jumpa zaman Nabi Muhammad, tawarkan diri jadi hamba ada. Ummu Sulaim, seorang muslimat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada seorang anak lelaki nama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ni kecil lagi. Orang Nabi Muhammad sampai kat Madinah, orang pergi jumpa Nabi bagi hadiah. Bagi pakaian, bagi tu, bagi macam-macam orang tawar bagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai tawar rumah, ada tawar tanah, ambil Rasulullah tanah buat rumah. Ada tawar, Nabi tak ambil, Nabi ambil buat masjid untuk orang ramai kan. Berlaku pada zaman Nabi. Ada pula Ummu Sulaim datang, kesian, aku ni tak ada benda nak bagi ke Nabi. Orang pakat bagi tak, kesian dengan aku. Apa benda aku boleh bagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah tak ada benda lain, ada anak kecil. Ambil anak, ambil Rasulullah buat hamba. Nabi Muhammad ambil buat anak angkat, bukan buat hamba. Nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak cerita Islam satu agama yang berjaya menghapuskan kehambaan. Ni Islam, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Antara cara Allah Taala nak hapuskan budaya perhambaan ni, ayat Quran kita baca ni, iaitu bayar kifarat. Apabila kita terlanggar sumpah. Antara lain bila kita ni tidak berjaya menunaikan nazar. Nampak? Okey, tiga-tiga kita tak ada nak buat. Kita tak boleh nak bagi makan kepada 10 orang miskin. Kita tak ada kemampuan nak bagi pakaian kepada 10 orang miskin. Kita tak ada kemampuan nak memerdekakan hamba. Apa benda kita boleh buat lepas pada tu? Allah Ta'ala kata dia kena faman lam yajid fasyamu salasatina ayyam. Hendaklah dia berpuasa selama 3 hari. Dan 3 hari itu tidak disyaratkan berturut-turut. Hari ni buat, tak buat, lepas tu buat pula. Tahun ni buat, tahun satu lagi pula buat satu lagi. Contoh kan. Lepas tu tahun yang ketiga baru buat satu lagi. Itu pun boleh memadai juga sumpah tersebut, bayar kifarat tersebut. Hukum dia begitu. Serupa juga bila kita bernazar lah. Bila kita bernazar, kita dah langgar nazar tadi, kita kena tunaikan nazar sepatutnya. Tiba-tiba tak tertunai. Bila tak tunaikan nazar, maka kita kena bayar kifarat. Kifarat dia apa? Kifarat sumpah. Kita dah bincang insya-Allah. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallam. Apa kata Nabi? Kafaratun nazar kafaratul yamin. Clear Nabi Muhammad sebut. Nabi Muhammad kata kifarat nazar adalah sama dengan kifarat sumpah. Tadi kita sebut dah tadi kan. Kifarat sumpah lagu tu itulah kifarat nazar, hukum. Al-Imam An-Nawawi berkata hadis ini ditafsirkan oleh jumhur ashab kami, yakni ulama mazhab Syafi'i, ke atas nazar al-lajjaj. Nazar yang dia duk mengamuk bergaduh, tak tahu pasal tadi. Duk bergaduh-gaduh kah kepala geram sangat. Aku menazar tak nak bercakap dengan kamu. Kalau bercakap juga 10 hari puasa. Contoh. Tiba-tiba pergi sembang 10 puasa kena buat. Tak boleh nak buat ustaz, sakit gastrik pula mamat ni, menyusah korang. Macam nak buat? Bayar kifarat. Yang kita dah sebut tadi kan. Satu, jenis kedua. Jenis kedua ni iaitu nazar al-mujazah. Al-mujazat ataupun al-mukafaat tadi. Macam mana? Yang kita ikat-ikat tu. Kalau anak aku lulus peperiksaan, maka aku nak buat bla bla bla. Pasal tak? Yang ada kalau-kalau tu kan. Begitu. Okey, apabila kehendak yang dinazarkan itu tercapai, seperti Allah SWT menyembuhkan penyakitnya ataupun sesuatu atau orang yang hilang telah dijumpai semula, maka orang yang bernazar itu wajib melaksanakan apa yang telah diwajibkan untuk dilaksanakan dan perkara lain tidak akan dapat menggantikannya. Hukum dia, contoh dia bernazar kalau anak lulus peperiksaan, maka dia kena tunaikan apa yang dinazarkan tadi. 10 hari puasa, 10 hari puasa. Nazar dia pun nak sembahyang sunat, lah. Itu hukum ya, gitu insya-Allah. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut Quran, wa ufu bi ahdillah idza ahadtum. Dan tepatilah perjanjian Allah bila kamu berjanji. Dah berjanji dah dengan nama Allah Taala ni, tunaikan janji tadi. Kata Allah Taala dalam Quran. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nadhara an yuti Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar nak melakukan taat kepada Allah, maka hendaklah dia taat kepada Allah SWT. Puasa tu taat. Apa lagi? Sedekah itu taat pada Allah kan. Bila benda ni taat, kau bernazar, wajib kau kena tunaikan. Hukum dia begitu. Jenis yang ketiga pula, nazar mutlak. Saja-saja je nazar. Tak ada pasal-pasal ada duduk teman-teman. Nazar lah kita, tak ada kerja. Contoh nazar mutlak. Iaitu nazar mutlak yang juga bahagian kedua daripada nazar at-tabarrur. Kita sebut nazar at-tabarrur ni, nazar yang ikhlas ni dua. Yang pertama ni panggil nazar mukafaat ataupun mujazat. Yang kedua dipanggil sebagai nazar mutlak.
Ini nazar betul-betul kerana Allah. Hukumnya ialah orang yang menazar wajib melaksanakan apa yang diwajibkan ke atas dirinya secara mutlak. Kerana nazar ini tiada pergantungan syarat dengan perkara lain. Bila dia dah bernazar, wajib dia kena tunaikan. Gitu. Hukum ni kena buat. Dalamnya ialah umum dalil-dalil yang telah disebutkan sebelum ini. Namun dia berhak melewatkan pelaksanaan janji nazarnya selagi mana dia belum sampai ke satu tempoh yang diyakininya dan tidak lagi mampu menaikkan janji nazarnya. Dia nak tunai bila-bila bolehlah, tapi jangan ditetapkan tarikh lah. Saya bernazar nak puasa hari Khamis. Khamis yang mana? Tak tahu. Tunggulah. Kan? Tak sempat lah nak buat esok, buat satu lagi lah, buat satu lagi Khamis. Selagi mana ada Khamis, lagi itulah kau boleh tangguh. Selagi mana ada hari Khamis. Ya? Kecuali kalau tetapkan tarikh pada hari Khamis sekian hari bulan. Itu tak boleh dah tu. Kan? Tak boleh dah tu, dia kena ikut tarikh tu. Dia tak boleh nak pergi tangguh waktu lain sebab dia telah tetapkan tarikh gitu. Tak boleh insya-Allah. Tuan-tuan pesan tu, jangan menyusahkan Jangan menyusahkan diri sendiri. Pesan dia duduk tu. Dia juga tidak berhak menukar nazar itu dengan kifarat sumpah kerana makna sumpah tidak wujud dalam nazar jenis ini. Allah malaslah nak buat. Kita buat bagi kifarat lah. Tak boleh. Kan? Kok mana pun kamu kena tunaikan nazar tersebut. Itu insya-Allah. Habis. Yang seterusnya syarat-syarat nazar. Okey, baca sikit. Syarat-syarat nazar. Okey, nazar mempunyai syarat. Dari sudut ia adalah nazar tanpa melihat dari sudut jenisnya yang ketiga itu. Secara ringkasnya syarat-syarat itu adalah seperti berikut. Apa syarat-syarat nazar? Yang pertama, orang yang bernazar. Kita tengok daripada side orang yang bernazar. Orang yang bernazar disyaratkan 3 perkara. Orang bernazar tu sendiri, kita ni nak bernazar tu, kita tu sendiri kena 3 perkara kita kena ingat. Yang pertama, Islam. Tidak sah nazar orang kafir. Tadi kita dah sebut lah, kafir sama belu nak nazar tak jadi. Ilmu buang ke kapal sing ke menazar, mana tahu. Kan? Tapi kalau dia nak menazar, kita jangan halang, biar dia nak menazar. Saya nak menazar ustaz. Jangan kau kafir. Tidak disuruh menazar. Tak payah, biar dia menazar. Dia punya pasal, ni mampus ke dia. Betul tak? Dia nak nazar sudah. Dia tak ada masalah apa pun dia nak nazar. Tetapi adakah nazar itu jadi satu tanggungjawab bagi diri dia? Tak. Tidak menjadi satu tanggungjawab bagi diri dia. Begitu hukum dia. Orang kafir mari dekat surau kita nak semayang. Biar dia nak semayang. Semayang je kita rokok, sujud. Yalah kempen pilihan raya. Sibar rasa rahsia. Kita punya di parlimen sini. Contoh. Mari kempen dekat kita punya surau ni kan. Main kempen, dia nak bagi macam mana orang surau ni uli dia. Dia mari semayang dia maaf sekali dengan kita. Biar ke dia kena dihalang. Yang tak boleh tolak jadi imam dia tak boleh. Tolak di imam, semua pening habis. Satu surau macam mana Muhammad ni jadi imam kan? Tu dia tak boleh. Tapi kalau dia nak semayang, biar ke dia nak semayang. Kat belakang tu, kita jangan halang. Dia nak semayang dia punya pasal. Adakah semayang dia terima kepada tak? Tidak diterima. Sebab apa? Tidak cukup syarat-syarat dia kan? Tak cukup syarat. Tapi kalau nak semayang, biar ke dia. Cuma kita jangan paksa pula dia tu semayang. Ataupun jangan paksa dia tak semayang. Dia mari semayang, kita jangan tak payah. Biar. Tak salah apa pun dia mari semayang sekali dengan kita kan. Itu. Anda tahu ada. Dulu orang dia nak buat ni Tian Chua kan. Batu tu lah ahli parlimen batu. Dia suka dia buat macam tu. Dia pergi demonstrasi dengan orang Islam pergi demo sekali. Duk demo orang Islam ni. Kita kena semayang ngajat. Dia pun semayang ngajat dekat tu. Orang ambil semayang, dia pergi ambil semayang. Dia tengok, bersetangan. Masa tengah bersetangan, korek hidung. Dia korek hidung siapa? Dia bukan tahu. Korek hidung tu bukan salah satu perbuatan berwudu. Tapi dia korek hidung. Dia korek hidung. Dia tak tahu kan. Ikut. Dia tak tahu apa pun. Dia ambil, pergi semayang. Tak tahu apa lekor tu. Biar ke dia. Biar ke dia. Memang tencuk macam tu. Anak sembang tencuk. Anak baik dengan tencuk. Saya lepak dekat Kuala Lumpur dengan dia. Lepak. Anda tanya dengan dia kan pasal hudud. Kau jadi hudud. Dia kata, ustaz, Malaysia ni negara demokrasi. Kalau majoriti nak hudud, sokonglah masalah. Senang dia bagi jawapan. Anda dengar, senang kafir ni fikir lagi clear. Dia cakap terang kan. Dia kata negara ni negara demokrasi. Kalau majoriti rakyat Islam ke bukan Islam nak hudud, nak kata apa? Biar je lah. Siapa jawab? Tian Chua yang kafir. Mana terbenung? Bagus kau daripada orang Melayu. Ada jadi pandai juga seorang kafir kan. Ambil kau. Malu kita. Tu Tian Chua kan. Dia tu memang pelik sikit lah. Jadi semua ikut.
Dia bagi dekat kuil, dia tengok orang Hindu semayang, dia pun semayang sekali dengan Hindu. Tu style Tan Chua, dia rembat semua. Serba boleh. Tan Chua. Sembang kan dia membel, kelakar. Tan Chua ni antara sepondok sembang. Sebab dia punya idea pelik. Banyak idea pelik dia kan. Sembang itu pasal dia kata sandiwara Lahad Datu kan. Tanya macam mana apa ni YB Lahad Datu. You tahu saya orang report polis kes saya 1080 report. Orang kata banyak. 1080 report dia kena report. Dia kata Mak Sabu Mak Indra baru 800 report. Tu Mak Sabu. Saya lagi hebat daripada Mak Sabu. Kata Tan Chua. Okey, tak apa cerita dia. Tan Chua pula kuliah Tan Chua ni. Okey, Islam tidak sah nazar orang kafir. Orang kafir nazar tak sah. Kerana orang kafir tidak ada kelaikan untuk melakukan ibadat ini, kerana ibadat tetap sah selagi tidak sah selagi mana dia kafir. Orang kafir ni selagi mana dia kafir, dia semayang macam mana pun ibadat tidak akan sah. Syarat ibadat sah mesti Islam. Gitu. Yang kedua, taklif. Tidak sah nazar kanak-kanak dan orang gila, kerana kedua-duanya tiada kelaikan melakukan kewajipan. Budak kecil tak tahu paleko bernazar. Sebab apa sebut kalimah nazar? Tak dengar orang tu duk cakap dia pun nazar. Saya bernazar, contoh kan. Nazar dia tak jadi. Orang gila. Orang cabut waya kok mana tak tahu, nazar boleh. Adakah nazar wajib ditunaikan? Tidak wajib ditunaikan sebab tidak ada taklif. Okey, sekiranya kedua-duanya mewajibkan diri mereka melakukan ibadat, ia tetap tidak akan menjadi wajib, kerana mereka tiada kelaikan untuk melakukannya disebabkan tiada taklif dari sudut syarak. Nazar banyak macam mana pun, kanak-kanak dengan orang gila tadi tetap tak jadi. Tak jadi. Ada orang gila pelik-pelik ni ada. Anda pernah jumpa orang gila gila azan. Dia seronok azan. Anda pun tak faham. Ada juga gila azan. Masa ngaji pondok dulu, dia pergi bergaduh dengan budak-budak sebab nak azan. Rupa-rupa tak sihat. Dia datang masjid, kita tak pernah kenal dia masa nak mengaji pondok dulu. Mari azan. Oh, azan. Kau tidak azan. Pantang tengah waktu semayang, mesti pergi ke depan mikro. Rupa-rupa gila. Dia gila, orang panggil gila isim. Jadi satu istilah kan, gila isim kan. Orang kata gila isim ni gila terlebih zikir. Zikir silap macam mana panah pelotak habis jadi gila. Ada seorang nak jumpa, ada juga gila azan. Dahsyat sungguh dunia hari ni kan. Ada gitu. Gila baca Quran. Baca Quran siapa gila? Tengok Quran baca Quran. Wah, ini pelik kita sehat ni tak baca Quran. Tu masalah. Malu kita dengan gila tu. Malu kita gila. Okey, tak. Yang ketiga, suka rela. Dia buat tu memang dengan sengaja je nak buat, bukan kerana dipaksa. Ambil pistol tak dai. Kau bernazar, dia aku tembak. Yelah saya bernazar dan kena terpaksa. Adakah nazar dia kena tunai? Tak. Sebab apa? Sebab dia nazar itu kerana dipaksa. Gitu. Tidak sah nazar orang yang dipaksa, kerana Nabi SAW telah bersabda, rufi'a an ummatil khata'u wan nisyan wa mastuqrihu alaihi. Kata Nabi SAW, diangkat, ini tidak diperkirakan daripada umatku kesilapan, kelupaan dan apa yang dipaksakan ke atas dirinya. Tidak diambil kira. Orang tidur, dia tidur bangkit nazar, tengah sambil tidur tu mimpilah saya bernazar ni sebut satu-satu kan, sedar. Aku cakap apa tadi? Bini kata, abang tadi cakap satu perkataan apa dia? Bernazar nak puasa selama 10 bulan. Contoh, berturut-turut. Adakah kena tunai? Tak payah. Sebab tidur. Sebab mimpi. Dia tidak diambil kira. Gitu. Hadis ini bermaksud diangkat daripada mereka hukum dan natijah daripada perkara tersebut. Yang kedua, perkara yang dinazarkan. Wallahualam. InsyaAllah akan datang sambung. Perkara yang dinazarkan. Ada perbincangan. Adakah nazar ni boleh berlaku sekiranya dia bernazar nak makan nasi? Contoh, saya bernazar nak makan nasi lauk sotong. Adakah wajib dia kena makan nasi lauk sotong? Dia ada perbincangan. Kuliah akan datang insya-Allah. Wallahualam. Okey, ada soalan tak? Sila. Allah. Sila Tuan Haji. Apa dia? Tidak berlafaz. Jadi ataupun tidak nazar tersebut. Okey. Dia bernazar ni kok mana pun berlafaz. Talaffuz at-talaffuzu bin nazri. Kok mana pun dia kena ada talaffuz, berlafaz. Dia kena sebut. Sekadar dalam hati ni dia tak bagi nazar, dia bagi niat. Niat kan.
Kalau hati boleh ambil kira, banyak dah kita nazar ni Syekh. Jadi masalah pula. Jadi masalah. Dia ke mana pun kena at-talaffuz, mesti berlafaz gitu. Macam orang cakap, orang tanya soalan, boleh tak masa kita semayang ni kita baca dalam hati je? Dia ni, masa semayang tu mulut diam, tapi baca al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Boleh ke tidak? Tak boleh. Sebab kalau hati saja diambil kira, ramai dah semayang orang tak sah. Tengah semayang tengok sejadah, kenapa sejadah? Kan dah batal semayang. Jadi kok mana pun dia lafaz tu, baca Fatihah tu kena berlafaz gitu. Allahuakbar. Okey, soalan lain. Sila. Dia tak semestinya clear lafaz nazar. Perkataan yang memberi maksud nazar pun sudah memadai. Perkataan yang memberi maksud nazar pun sudah memadai ya. Sebab al-hukmu yahduru 'alal musamma la 'alal ismi. Hukum itu berlegar pada konten tu, bukan pada tag, pada lafaz tu. Maknanya kalau sebut saya berniat tapi bermaksudnya nazar, jadi nazar tu. Gitu. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan lain? Ada, sila Pak Haji. Kalau seseorang bernazar, dia bernazar ni mengenai politik kan? Politik. Kalau menang bagi dia, dia nak pergi berbongkar kat zaman. Ada yang kena buat kan? Okey. Kita akan bincang, akan datang sebenarnya ada satu tajuk. Apa nazar tu? Tak apa, sebenarnya Ana baru sebut sikit. Tapi bila Haji tanya kena jawab. Jenazah ni berlaku pada ma yataqarrabu ila Allah, perkara yang boleh menghampirkan diri pada Allah. Maknanya benda-benda sunat. Nazar takkan jadi kalau kita bernazar benda yang harus. Saya bernazar nak angkat telefon, tak ada kerja. Kan? Saya bernazar nak makan nasi, lauk sotong. Adakah kena makan nasi lauk sotong juga? Tak. Jadi kalau bernazar makan nasi lauk sotong pun nazar tak jadi, berbogel tengah jalan lagi lah, tak boleh buat. Kalau buat ni gila mana pula mamat ni kan. Nazar tu tidak wajib ditunaikan. Cuma dia ada nazar ni diikat dengan sumpah, dan ada nazar tidak diikat dengan sumpah. Dia dua benda kena beza tu. Kita kena klasifikasikan ni elok. Dia ada nazar yang kita sebut saya bernazar. Ada satu lagi dengan nama Allah saya bernazar. Macam kes tadi, dia sebut nama Allah. Dia dengan nama Allah dia bernazar. Kalau sekiranya kalah parti dia, bogel tengah jalan, contoh. Masalah dia ikat dengan nama Allah. Bila dia ikat nama Allah, dia kena bayar kifarat. Faham? Tapi kalau dia tidak ikat dengan nama Allah, sekadar nazar dia tidak payah bayar kifarat. Faham? Beza dia ikat dengan nama Allah, satu lagi tidak diikat dengan nama Allah SWT gitu. Wallahu a'lam. Okay. Ada soalan lain? Sila. Botak kepala ni adakah di bawah kategori at-taqarrub ila Allah? Tak. Dia bukan taqarrub ila Allah. Dia satu pengamalan biasa. Jadi adakah perlu dia botakkan kepala? Tak perlu. Kalau dia nazarkan nak botakkan kepala, dia yang katakan mesti at-taqarrub ila Allah, benda yang menghampirkan diri pada Allah. Gitu. Semayang sunat, puasa sunat kan? Ini at-taqarrub ila Allah tau. Sekadar botak kepala ni bukan taqarrub, bukan sunat apa, pakai kopiah ni bukan sunat ni. Dia pakai kopiah ni tidak sunat tau. Dia pakai kopiah ni harus. Sebab kopiah ni Nabi Muhammad pakai kerana Nabi Muhammad orang Arab. Kalau Nabi orang Melayu mungkin Nabi pakai songkok. Jadi dia bukan point pakai kopiah tu. Kita pakai kopiah ni dia tidak akan jadi sunat kecuali kalau kita niatkan ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sebut nazar yang jadi ni mesti at-taqarrub ila Allah, yang menghampirkan diri kepada Allah. Benda harus tak jadi. Botakkan kepala ni bukan sunat. Botak kepala ni harus jadi tak jadi nazar. Kecuali kalau dia nazar diikat dengan nama Allah. Itu cerita lain. Faham? Macam soalan haji tadi kan? Saya bernazar dengan nama Allah. Dia pun nama Allah wallahi tadi tu kan. Di situ tu dia ada dua tu, nazar dan sumpah. Disebabkan nazar tu hanya untuk taqarrub ila Allah. Jadi bila masuk sumpah, yang lain pun tak jadi. Dia bukan taqarrub ila Allah. Benda yang tak wajib, yang betul harus tu pun dah jadi wajib bagi diri dia. Sebab apa? Sebab dia dah ikat dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Faham Gitu insya-Allah. Saya bernazar dengan nama Allah nak botakkan kepala. Botaklah kepala. Saya bernazar nak botak kepala. Tak payah. Sebab bukan taqarrub ila Allah. Wallahu a'lam. Okey, beza kan? Nampak at-taqarrub ila Allah. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Cukup, ada program buat lain pula ni. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma rizqna ilman nafi'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbalah, dan amalan yang salih, dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyiban, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan pada kami kehidupan kami dunia baik, fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat baik. Wa qina azabannar. Selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Sallallahu alaihi